Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada hari ini untuk kelas matematik tahun 4. Baik, kita mula terus. Baik, untuk hari ini kita akan masuk tajuk tambah. Kita akan masuk tajuk tambah. Jadi awak semua boleh buka buku teks. Buka tajuk tambah. Tambah muka surat 18. Muka surat 18. Kita tengok tambah di sini. Dalam buku teks ni kita dah masuk tajuk tambah untuk tahun 4 yang melibatkan nombor ribu, ratus dan puluh ribu lah, sehingga puluh ribu. Seperti kalau kita belajar darjah 1, darjah 2, darjah 3. Apa yang dimaksudkan tentang tambah? Tambah ni mesti adalah jumlah. Jumlah yang melibatkan dua nombor atau lebih. Dua nombor, mesti kena ada dua nombor lah baru boleh tambah. Kalau ada satu nombor saja, tak boleh lah nak kita tambahkan dia. Mesti ada dua atau lebih. Dua nombor, tiga nombor, empat nombor. Nombor yang banyak lah. Untuk terusnya kita tengok buku teks ni, contoh 1. Contoh 1. Contoh 1 ni, Rashid bantu saya kira jumlah papan selaju dan papan roda yang telah dijual. Boleh? Pak Mike cakap. Boleh nampak tak tu yang cikgu terangkan tu? Kalau awak tak nampak kan gambar ni, buka buku teks dengan lebih jelas. Biasanya kat Google Meet ni memang gambar dia kurang sikit. Gambar dia agak low. Jadi kalau nak jelas, buka buku teks surat 18. Kita sambung. Di kat sini ada satu dialog menyatakan tentang operasi tambah lah. Berapakah jumlah papan selaju dan papan roda yang dijual? Soalan dia. Kalau kita tengok sini, papan selaju skateboard skateboard dengan papan roda skuter tu, jumlah dia kita kena tambahkan lah. Ini contoh dia dalam bentuk, ni bentuk ayat matematik. Ingat dalam matematik, bentuk ni kita namakan sebagai ayat matematik. Ini dinamakan nama ayat matematik. Maksudnya memanjang. Dia memanjang. Tak sama ada dia dalam bentuk tambah, tolak, darab atau bahagi. Kalau kita dalam bentuk macam ni, bentuk ni kita namakan sebagai ayat matematik. Ini soalan dia, ataupun kita tulis dalam bentuk ayat matematik. Bagi menyelesaikan soalan tambah, kaedah yang biasa kita gunakan adalah menggunakan kaedah bentuk lazim. Menggunakan kaedah bentuk lazim. Ini kita namakan kaedah bentuk lazim. Kenapa perlu kaedah bentuk lazim? Supaya memudahkan kita kira. Maksudnya kalau sar, kita tambah dengan sar saja. Kalau puluh, kita tambah dengan nombor puluh, dan melibatkan nilai yang kecil. Bila nilai yang kecil, kita mudah untuk kira. Sebenarnya ada berbagai-bagai kaedah lagi untuk menambah ni. Tapi kaedah yang biasa kita gunakan adalah kaedah
bentuk lazim ni. Dan kita punya syllabus pun kita disyorkan menggunakan kaedah bentuk lazim. Sebab kaedah bentuk lazim ni sebenarnya kaedah yang paling mudah dan senang nak faham lah. Kaedah yang lain tu ada. Kalau rasa ada kaedah lain yang lebih mudah, awak boleh gunakan lagi kaedah tu. Okey, biasa kalau kita buat bentuk lazim, pertama sekali mesti susun nombor tu mengikut nilai tempat. Contoh ni 18,045 tambah 7,027. Jadi susun mengikut nilai tempat dia. Maksudnya sa dengan sa, puluh dengan puluh, ratus dengan ratus, ribu dengan ribu, 10,000. Okay. Biasanya kita tengok murid bila membuat soalan tambah ni, tambah tu dia pandai, dia boleh buat. Tetapi yang selalu menjadi kesalahan adalah bila susun bentuk lazim ni. Bila awak susun bentuk lazim ni tidak mengikut nilai tempat dia, jadi bila awak tambah, dia akan mendapat jawapan yang salah lah. Okay? Jawapannya tak betul. Kerana tempatnya tak betul. Bila tempatnya tak betul, nanti jawapannya pun tak betul. Jadi sebelum kita buat bentuk lazim ni, pastikan awak buat tu betul nombor dia ikut nilai tempat seperti ini. Okay, contoh ni 18,000 yang atas. Okay, yang ni 7,000 ni dia letak bawah sini. Okay, letak bawah. Okay, maksudnya sa dengan sa dia susun ikut nilai tempat. Ni kita dah belajar dari darjah 1 lagi. Okay? Sepatutnya benda ni semua dah faham. Tapi walaupun tak faham sekalipun, kena bagi faham supaya boleh buat tambah ni. Sebab kaedah dalam matematik tambah ni sangat penting. Operasi lah, tajuk operasi tambah, tolak, darab, bahagi. Sebab tajuk operasi ni akan digunakan dalam tajuk-tajuk yang lain. Contoh selepas ni ada tajuk pecahan, ada tajuk perpuluhan, ada tajuk peratus, ada tajuk panjang, ada tajuk berat, jisim dan sebagainya. Semua tu isi padu. Semua menggunakan operasi tambah, tolak, darab, bahagi tu. Mula. Kalau awak lemah tambah, tolak, darab, bahagi, nanti tajuk-tajuk yang lain pun akan bersangkutan, bersangkut paut. Jadi yang lain tu nanti tak boleh buat pula. Sebab tak boleh buat tambah. Okay? Jadi sebenarnya kalau dalam matematik ni, kalau boleh buat tambah, tolak, darab, bahagi, insya-Allah tajuk yang lain tu semua boleh buat. Tapi benda ni sangat penting lah. Jangan tak boleh buat pula tambah, tolak, darab, bahagi tu. Okey, kita teruskan ya. Okey, lepas tu tambahkan sajalah. Ini seperti biasa, 5 tambah 7, 12. 12. Okay. 5 tambah 7, 12. Ambil yang sa saja letak di jawapan bawah. 2. 1 letak di atas sebelah. Okay. Dia jawapan ni hanya boleh letak 1 saja. Tak boleh letak 2. Kecuali yang hujung sekali sini. Okay. Kemudian tambah 1 tambah 4, 5. 5 tambah 3, 8. Okay, betul 8 ni. Macam ni Sifar tambah 2, 2. Okay, yang ni ke bawah tambah ke bawah kan. 8 tambah 7, 15. Ni pun sama, 15. Boleh jawapan yang sa sahaja di bawah sini. 1 letak atas sini. Okay, jadi 1 tambah 1, 2. Dan satu lagi kesalahan yang selalu kita jumpa adalah nombor yang di atas ni awak tak tambahkan. Tulis kat atas tapi tak tambah. Pastikan tambah dengan nombor yang ada. Okay, 1 tambah 1, 2. Jangan tulis 1 saja. Okay, jadi dapat jawapannya 25,282. Ini 25,282. Apa, kita tengok contoh yang lain. Okay, muka surat seterusnya, surat 19 B. Okay. Ini melibatkan penambahan 3 digit nombor. 3 nombor. Ada 3 nombor tambah. Okay. Ini kita namakan sebagai ayat matematik. Ingat bentuk ni kita namakan ayat matematik. Okay, dia memanjang. Okay, memanjang ni kita namakan ayat matematik. Jadi 653 tambah 9,084 tambah 18,045. Okay, kalau kita tengok soalan ni sebenarnya dia dah nak bagi awak betul-betul faham. Kenapa? Sebab nombor yang pertama ni nilai dia ratus. Nombor yang kedua ni ada nilai dia ribu. Nombor yang ketiga ni 10,000. Ada
Ada 5 digit, ni 4 digit, 3 digit. Okay, jadi bila untuk menyelesaikan masalah tambah yang melibatkan 3 nombor, 4 nombor ni, 3 okay, 3 nombor ni, kaedah pertama, ada 2 kaedah. Ni ada kat dalam buku teks ni tulis ni. Cara 1, cara 2. Okay. Kaedah cara 1, cara 2 ni, itu bergantung kepada awak. Mana yang awak rasa lebih mudah, awak boleh buat. Kita tengok cara 1. Cara 1, dia tambahkan 600 ni, tambah 600 tambah 9,000 dulu. Okay, ni. Tambah dulu. Okay. Dia dah tambah, dapat jawapan bawah ni, jawapan dia. Dia bawa pergi sebelahnya, anak panah biru ni. Letak kat atas. Tambah pula dengan bawah dia 18,000, nombor yang ketiga ni. Okay, letak bawah sini. Okay, jadi dia ada 2 bentuk lazim. Okay, dia ada 2 bentuk lazim. Jadi yang ni dia tambahkan dapat 27,782. Jadi ada 2 operasi tambah. Okay, sebenarnya kaedah ni lebih kepada mereka yang tak pandai kira banyak-banyak. Cikgu prefer kalau orang yang tak pandai kira banyak-banyak, dia takut salah dan sebagainya, boleh buat kaedah ni. Okay, kaedah ni lebih macam mudah sikit lah. Okay. Kaedah ni lebih mudah sikit, supaya kira tu senang sikit, sebab nombornya sikit-sikit kan. Awak kira 2 nombor dulu, dapat jawapan, tambah lagi, baru dapat jawapan. Okay, itu kaedah 1. Okay, kaedah 2, dia gabungkan semua sekali 3 nombor. Tengok tu. 1, 2, 3. Susun semua bentuk lazim. Soalannya ada 3 nombor kan. Dia susun semua sekali. Tapi bila susun tu pastikan betul 10, ratus, ribu ni betul. Jangan salah tempat. Jadi sebenarnya kaedah 2 ni bagi mereka yang dah mahir mengira. Dan sebenarnya kaedah 2 ni, cikgu lebih, kalau siapa yang dah mahir, lebih sesuai guna kaedah 2 ni. Sebab kaedah 2 ni dia lebih cepat untuk dapat jawapan. Dia tak payah nak buat 2 kali kan. Buat sekali je terus dapat jawapan. Tapi pastikan awak betul-betul mahir kira. Contoh ni, 5 tambah 4, 9. 9 tambah 3, 12. Jadi kena pandai kira nombor banyak. Dapat 12. 12, 2 kat bawah, 1 kat atas. Jadi 1 tambah 4, 5. 5 tambah 8, 13. 13 tambah 5, 18. Jadi dapat 18 ni, 8, 1 kat atas. 1 tambah sifar tambah 6, 7. 8 tambah 9, 17. 1 kat atas jadi 2, 27,000. Sama, jawapannya sama. Jawapannya sama. Tapi kaedah ni pastikan awak betul-betul mahir baru buat. Kalau rasa awak masih tak berapa nak mahir, buat kaedah 1, cara 1. Terpulang kepada masing-masing. Sama ada awak buat cara 1 atau cara 2. Dua-dua kaedah ni betul. Ataupun kaedah yang lain nak selain bentuk lazim ke, awak cari-cari kaedah, ada jumpa kaedah dekat internet, cara lain tambah, tak ada masalah. Bila kita buat matematik ni, sebenarnya banyak kaedah untuk membuat, nak mengira dan sebagainya. Tak kisah kaedah apa pun, yang penting jawapannya mesti betul. Di matematik ni, yang paling penting dia, awak kena ingat ya, matematik ni jawapannya ada betul salah je. Awak salah kira, dia salah. Dia tak ada macam agak-agak jawapan dia kan. Contoh kalau macam bahasa Melayu, awak buat karangan ke ayat ke, kita boleh buat apa-apa jawapan pun. Tapi matematik kalau kira salah. Dia kita kena buat betul-betul. Okey, kita tengok contoh yang kedua pula. Yang kedua ni pula, dia dah melibatkan penambahan 1, 2, 3, 4. Melibatkan 4 nombor. Makin lama makin banyak. Makin banyak. Jadi ini adalah kaedah yang disarankan untuk lebih mudah kira lah, iaitu terus susun semua. Ini contoh dalam kotak ya. Tapi kalau awak rasa tak boleh, tak mampu nak susun semua macam ni, susun 4 nombor ni, awak boleh buat macam kaedah yang mula-mula tadi ni. Kaedah yang mula-mula ni ada 2. Ada 2. Jadi yang ni dia dah susun semua sekali. Susun semua. Ini dia punya ayat matematik dia. Jadi bila susun ni,
Banyak-banyak macam ni pastikan kira dengan cermat lah. Sebab bila dah banyak-banyak ni mungkin akan berlaku kesilapan semasa mengira. Okay, kadang-kadang kita anggap mudah macam alah tambah mudah je. Tambah je kot kan. Tambah je senang je. Tapi kadang-kadang bila kita anggap benda tu senang, mudah, itu yang menyebabkan kadang kita tersalah kira. Okay? Jadi bila kita kira tu pastikan kira dengan cermat, elok-elok. Okay? Sebab kalau melibatkan nombor yang banyak ni selalu berlaku kesilapan. Okay? Ni kira lah. Macam ni contoh dalam buku teks ni kira saja 6 sa tambah dengan sa, puluh dengan puluh, ratus dengan ratus, ribu, puluh ribu. Dapat jawapan dia. Okay? Sebab kita dah jajah 4, bentuk lazim penambahan ni semua kita dah belajar jajah 1, 2 dan 3. Cuma bila dah masuk jajah 4 ni dia melibatkan nombor yang lebih besar. Bila nombor yang lebih besar ni sebenarnya dia lebih kompleks dan pengiraannya perlu detail. Dengan cermat lah, jangan salah kira. Okey, itu contoh yang kedua. Tambah yang pertama tadi bentuk lazim saja. Yang kedua tadi contoh yang seterusnya adalah melibatkan 3 nombor. Yang ni melibatkan 4 nombor. Okey, seterusnya muka surat 20. Contoh 3. Okey, contoh 3 jadual menunjukkan ilmu pelajar universiti. Ini pun sama, penambahan. Ini menggunakan kaedah yang mula-mula tadi, iaitu ada 3 kali penambahan. Ini melibatkan 4 nombor. 1, 2, 3, 4 nombor. Ditambah bentuk lazim. Kaedah yang pertama bentuk lazim. Ini adalah cara lain daripada menggunakan kaedah ni. Okay, ini bentuk lazim 3 kali macam tu cakap tadi. Kalau rasa awak tak confident nak buat bentuk lazim yang panjang tu, boleh gunakan kaedah ni. Kaedah bentuk lazim biasa ni. Ni yang pertama tambah ni Ni 10,000 tambah 11,000 tambah 11,000 tambah 7,000. Jadi dia kira dulu satu-satu, dapat jawapan letak atas, tambah yang seterusnya, dapat jawapan letak atas, tambah yang seterusnya. Baru dapat jawapan last sekali. Okay? Ini kaedah ni pun tak ada masalah. Okay? Boleh buat kaedah ni, tak ada masalah pun. Okay? Tapi bagi mereka yang mahir, boleh menggunakan kaedah yang inilah yang cakap tadi. Susun semua banyak-banyak. Okay? Ini bagi mereka yang mahir, dia lebih suka buat ni. Okay? Sebab cepat. Okay, seterusnya ni dah masuk cari tempat kosong. Ini kita akan belajar minggu depan. Muka surat 21 ni pada minggu hadapan. Okay, jadi itu saja yang kita pelajari pada hari ini, iaitu melibatkan penambahan nombor. Tambah ni sebenarnya mudah saja. Okay, bila buat bentuk lazim yang penting jangan salah. Kita dah belajar dari darjah 1, 2, 3 ni bentuk lazim ni. Ingat balik. Okay. Ini pun cikgu dah ajar semula. Boleh semak balik buku teks macam mana pengiraan dia. Okay. Boleh tengok nanti balik ni video yang cikgu ajar ni. Okay. Okay. Latihan untuk hari ni. Latihan ada pada muka surat 22. Okay. 22. Jadi kita akan buat latihan nombor 1. Ini soalannya ada A, ada B, ada C, ada D. Okay. Apa yang awak perlu buat? Tambah, terus buat bentuk lazim dalam buku. Okay. Tak perlu salin soalan ni. Okay. Buku teks ni, yang kat buku teks ni tak perlu salin. Awak terus buat bentuk lazim. Okay. Jawapan ni terus dalam bentuk lazim buat dalam buku. Okay. Nombor 1. Ada A, B, C, D. Ada 4 soalan. Okay. Kemudian dan nombor 2. Okay. Nombor 1 dan nombor 2. Nombor 2 ni jumlahkan. Jumlahkan ni tambahlah ni. 1, ada 3 nombor. 2, 3. Tambahlah 3 nombor ni. Okay. Nombor B ni tambah. Ada 1, 2, 3, 4 nombor. Tambahlah 4 nombor ni. Buat bentuk lazim terus. Okay. Buat dalam buku latihan. Terus
tukarkan kepada bentuk lazim. Contoh nombor 1A, bentuk lazim terus. Nombor 1B, bentuk lazim terus. Okay, soalan yang buku tak ni tak perlu buat. Okay, jadi latihan hari ni adalah nombor 1 dan nombor 2. Itu saja untuk hari ni, latihan hari ni. Nanti detailnya cikgu akan beri di dalam dalam Telegram lah. Cikgu akan bagi lagi dia punya arahan dalam Telegram. Okey. Saya rasa sampai di sini saja kelas kita pada hari ini. Okay, kita jumpa lagi pada minggu hadapan lah. Okay, minggu hadapan hari Isnin pukul 8.30 pagi macam biasa. Matematik kita semua 8.30 pagi hari Isnin dan hari Rabu. Jangan ada yang tidur lagi pagi-pagi ni. Pagi-pagi tidur lagi, semua tak bangun lagi. Hari ni pun kelas ada 9 orang je. Bye. Ada 9 orang saja. Yang lain tak tahu bangun ke tak bangun ni. Tidur je. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bye semua, bye.